Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Afiqah Hamidi, nombor matrik 050923. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang isu umat Islam di Kashmir. Baiklah, pengenalan. Kashmir ini menjadi rebutan antara India dan juga Pakistan, dan perkara ini bermula apabila Kashmir ini berada di bawah pemerintahan Maharaja Hari Singh. Namun mereka ingin berada di bawah pemerintahan Islam, iaitu negara Pakistan. Namun Maharaja Hari Singh ingin mentadbir dan tidak ingin melepaskan Kashmir. Lalu Maharaja Hari Singh meminta bantuan India kerana berlakunya kebangkitan rakyat Kashmir, dan Maharaja Hari Singh tidak mampu lagi mengawal keadaan tersebut. Dan apabila Maharaja Hari Singh meminta bantuan India, berlakulah perjanjian antara Maharaja Hari Singh dan juga India yang mengesahkan bahawa Kashmir berada di bawah pemerintahan India. Seterusnya, Kashmir juga dihalang untuk memperoleh kemerdekaan mereka sendiri, dan perebutan wilayah Kashmir yang terjadi antara India dan juga Pakistan hanya mengundang penderitaan terhadap rakyat Kashmir yang berlarutan, sehingga apabila Kashmir ini berada di bawah pemerintahan India, berlakulah terkorban nyawa, pemusnahan harta benda, pemerkosaan sehingga hamil, dan mereka membunuh diri sendiri kerana terlalu malu. Dan sekaligus daripada dengan apa yang terjadi ini menyebabkan ekonomi di wilayah Kashmir terjejas, dan keadaan ini jelas menunjukkan bahawa pihak-pihak yang terlibat perlu mengadakan dialog peradaban yang bertujuan untuk mengharmonikan keadaan di Kashmir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahir Husna binti Mardi, nombor matrik 051094. Okey, baiklah, hari ini saya ingin menceritakan mengenai isu Islam di Kashmir. Sebelum saya memasuki kepada isu, saya ingin menceritakan mengenai latar belakang Kashmir. Okey, latar belakang Kashmir. Kashmir merupakan salah satu wilayah kecil yang terdapat di India yang terletak di barat laut, merujuk pada lembah yang terletak di antara banjaran Himalaya dan banjaran Pir Panjal, mengikut struktur geografi yang dialiri dengan sungai-sungai yang membelah Asia Selatan menurut Agong 1946. Menurut Hisham pula pada 2019, nama Kashmir ini mempunyai maksud yang tersirat, iaitu Ka adalah air, Shimir yang dikeringkan. Apabila digabungkan dengan Ka dengan Shimir itu menjadi Kashmir, ia adalah bermaksud lembah yang dikeringkan airnya. Okey, baiklah, kita pergi kepada kemewahan yang terdapat di Kashmir, iaitu industri pelancongan yang begitu maju. Seterusnya, bentuk muka bumi yang subur, yang mana terdapat gunung ganang yang diselimuti dengan salji-salji, dan at the same time di tempat itu juga ada juga penempatan. Kita boleh tengok dalam gambar ini, penempatan yang kehijauan yang sangat subur di tepinya, di tepi gunung ganang itu wujudnya sungai-sungai yang mengalir dengan baik. Dan apabila kita dapat lihat bahawa bentuk muka bumi dengan tanah yang subur dapat menjadikan pertanian itu adalah sumber hasil mereka, dan pertanian yang dijalankan di sini adalah padi penan, iaitu padi yang terdapat di Kashmir, dan mereka ini juga menjadikan pertanian ini adalah hasil bagi mereka untuk menjana ekonomi mereka. Dan seterusnya, sumber jana kuasa elektrik yang ada disebabkan adanya sungai yang menjadi sumber utama bagi mereka. Dan seterusnya, di tempat ini juga mempunyai 4 musim, iaitu sejuk, panas, dan luruh dan bunga. Dan kita dapat lihat di sinilah contoh-contoh aktiviti yang dijalankan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada Akta Kemerdekaan India dan Rancangan Pemisahan. Perundangan yang telah diluluskan oleh Parlimen Britain pada 18 Julai 1947. Menurut Hisham pada 2019, British telah memutuskan India terbahagi kepada 2 kawasan, iaitu orang Hindu yang majoriti Hindu akan duduk di India, manakala orang Islam yang menganut agama Islam majoritinya akan diletakkan di wilayah barat dan Bengal Timur, iaitu Bangladesh yang kita kenali sekarang.
Okey, seterusnya kita tunjukkan pula pada Kashmir. Yang mana Kashmir ini terbahagi kepada dua, iaitu Jammu dan Kashmir, meliputi lembah Kashmir dan Jammu serta Ladakh yang pada mulanya ditadbir oleh India. Okey, kita dapat melihat di sini. Okey, ini Jammu dan Kashmir. Ia diperintah oleh India. Manakala kawasan utara dan Azad Kashmir ditadbir oleh Pakistan. Okey, ini adalah kawasan utara dan Azad Kashmir di sini, yang kecil ini adalah ditadbir oleh Pakistan. Okey, kita boleh zoom sikit pada Jammu Kashmir ini. Okey, Jammu Kashmir ini kita boleh lihat ini adalah Ladakh. Dalam Kashmir ini adalah Ladakh dan Jammu dan Kashmir. Okey. Baiklah, seterusnya masyarakat Kashmir di bawah pemerintahan India. Masyarakat Kashmir ini antara ingin memperoleh kemerdekaan ataupun ingin berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam iaitu Pakistan. Namun ini tidak diizinkan oleh India. Jadi berlakunya pemberontakan bersenjata Kashmir pada 1989 sehingga berpuluh kelompok militan ataupun kelompok bersenjata yang beroperasi di Kashmir ini semakin diperkukuh. Tentera-tentera India ini melakukan keganasan terhadap rakyat di Kashmir. Antaranya adalah berlakunya pembunuhan, pembakaran dan juga pemerkosaan terhadap rakyat Kashmir kepada sesiapa sahaja yang dicurigai berkomplot dan juga melindungi pejuang di Kashmir. Manakala bagi keluarganya pula yang perempuan akan diperkosa untuk mereka mendapatkan maklumat yang lebih lagi. Dan keadaan ini juga ada dilakukan penyelidikan namun tidak berjaya kerana prosedurnya yang rumit namun walau bagaimanapun mereka tetap menyatakan bahawa Kashmir ini adalah berhak untuk dilakukan sedemikian kerana mereka ini dikatakan sebagai pesalah yang melakukan pemberontakan. Kita pergi kepada isu-isu yang mana kita amat ingin fokuskan kepada semua mengenai isu-isu Kashmir dan Islam. Okey, yang pertama adalah tragedi Black Day yang mana telah berlaku pada 27 Oktober 1947 bermula pergolakan Kashmir, India dan Pakistan. Ia dinamakan Hari Hitam. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemansuhan artikel 370 di mana artikel 370 ini adalah kuasa autonomi yang diberikan kepada Jammu dan Kashmir untuk mentadbir pentadbiran sendiri tanpa campur tangan daripada orang lain. Tetapi 5 Ogos kerajaan India telah isytiharkan pemansuhan artikel 370 menurut Syairah 2019. Okey, baiklah kita pergi kepada penindasan oleh kerajaan. Okey, kita dapat buktikan bahawa 40,000 orang dipercayai hilang tanpa berita sehingga kini. Muzammil Ayub Thakur iaitu pengarah eksekutif The Junction Foundation Kashmir Institute of International Affairs WKFM yang mana dia menggambarkan bahawa keperitan yang berlaku di Kashmir ini tiada penghujungnya. Maksudnya tiada bukti yang akan yang menjadikan pada suatu hari nanti Kashmir itu akan menjadi aman balik. Hal ini disebabkan kekejaman terhadap kanak-kanak, golongan wanita dan semua diperintahkan berkurung selama 24 jam. Dan Syariatul mengatakan sistem komunikasi dan media sosial disekat. Kita terus kepada isu yang terakhir iaitu genosid. Genosid adalah pembunuhan, penghapusan secara sengaja suatu bangsa atau kaum menurut Kamus edisi keempat. Buktinya pada 1947 telah mengorbankan 300,000 hingga 500,000 orang Islam di Kashmir. Hari ini kita dapat melihat bahawa betapa kejamnya tentera-tentera India dan pemerintahannya untuk menjaga hak mereka demi kepentingan peribadi. Wallahualam, di situ saja yang saya dapat share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya faktor-faktor konflik ini berlaku. Yang pertama kerana kepentingan geografis. Kashmir dialiri oleh sungai-sungai yang membelah Asia Selatan sehingga menyebabkan wilayah Kashmir ini dijadikan rebutan oleh kedua-dua negara ini. Salah satunya adalah Sungai Indus. Sekaligus Kashmir juga mempunyai tanah yang subur untuk pertanian sehingga dikatakan negeri ini mewah dari sudut ekonomi. Bukan itu sahaja, malahan Kashmir juga merupakan pusat industri wool dan kapet, dan mereka juga di Kashmir juga mempunyai pemandangan yang sangat indah. Yang kedua adalah kerana masalah agama. Kashmir ini akan menjadi
milik Pakistan kerana majoritinya beragama Islam. Begitulah yang dikatakan sepatutnya menurut Pakistan. Namun India tidak menganggap sedemikian kerana sebelum ini Kashmir berada di bawah pemerintahan agama Hindu, tetapi mereka masih lagi hidup secara aman dan harmoni. Yang ketiga adalah kerana kepentingan geopolitik, iaitu Kashmir ini terletak di kaki Gunung Himalaya yang mana kawasannya sangat strategik untuk benteng pertahanan negara. Sekiranya Kashmir ini dimiliki, Kashmir ini akan dijadikan benteng pertahanan negara untuk negara India maupun Pakistan lah. Yang ketiga adalah kepentingan politik. Pakistan ini terbahagi kepada dua, iaitu Pakistan Timur dan juga Pakistan Barat. Namun cita-cita politik Pakistan Timur ni tidak tercapai, tetapi mereka ini mendapat dukungan daripada India tanpa adanya isu agama kerana kedua-duanya adalah majoritinya beragama Muslim, hanya perbezaan dari segi etnik sahaja. Dan apabila Pakistan Timur ini mendapat dukungan India, jadi tertubuhnya wilayah Bangladesh. Dan yang terakhir sekali adalah kepentingan keamanan. Pakistan ni merasakan bahawa India ingin menyerang mereka dari segi ideologi. Jadi serangan yang terjadi ini kerana Pakistan berasa curiga, tidak mempercayai kepada India dan rasa penting untuk mempersenjatakan diri mereka. Jadi kedua-dua negara ini mempercepatkan penggunaan senjata nuklear untuk menyerang antara satu sama lain, sehingga dikatakan mereka ini berkemampuan untuk menghasilkan bom atom. Jadi kesimpulannya, perbezaan etnik antara agama juga boleh menyebabkan berlakunya perang, tetapi faktor utama konflik ini berlaku adalah kerana tolak ansur dan tiada persepakatan. Sifat tamak antara negara ini juga menyebabkan konflik ini tiada kesudahan. Jadi seperti mana yang saya bagi tahu sebelum ini, bahawa pentingnya akan dialog peradaban dalam mengharmonikan keadaan. Jadi jelaslah di sini bahawa berlakunya pertemuan peradaban yang akhirnya hanya memberikan tragedi yang buruk bagi rakyat Kashmir. Kesimpulannya, India dan Pakistan ini sentiasa berebut wilayah Kashmir sehingga berlakunya peperangan antara satu sama lain, sehingga isu umat Islam di Kashmir ini tiada kesudahan sehingga kini. Dan umat Islam di Kashmir ini ditindas habis-habisan semasa berada di bawah pemerintahan India, hanya kerana Kashmir ini ingin hidup secara merdeka dan aman. Dan disebabkan perkara tersebut, PBB turun untuk mencari jalan keluar dengan menghantar Dewan Keamanan seterusnya mencadangkan demilitarisasi ke atas Kashmir. Tetapi India menolak perkara tersebut kerana India menganggap bahawa ini adalah masalah antara dua hala, India dan juga Pakistan. Dan sehingga kini wilayah Kashmir menjadi kawasan yang kompleks dengan isu umat Islam yang tidak berkesudahan, seperti mana rakyat Palestin kini yang tiada kesudahan dah bertahun-tahun lamanya. Dan jelas sekali bahawa India dan Pakistan seharusnya untuk berbincang dalam suasana yang beretika dan harmoni supaya kebaikan dan kemaslahatan bersama ini tercapai selaras dengan tujuan dialog peradaban yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran kepada semua. Sekian daripada saya, wallahu a'lam.